di sana. Zaman 28 tahun dulu sampai hari ini mungkin sama. Tapi bila kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari ini, seolah-olah hukum tanda Syiah ini dah berubah. Pasal apa? Mereka ini mempunyai pahaman imamiyah. Bila ada pahaman imamiyah, inilah saksi dia, buku yang kita baca ni, pengarang dia Said Ibrahim mempunyai fikrah yang menyerang pahaman imamiyah. Pasal apa? Pada dasarnya mereka ini melantik Ali bin Abi Thalib sebagai imam mereka, imam Syiah. Tapi Ali tak terima. Hujah mereka mengatakan bahawa kononnya Rasulullah pernah menyarankan Ali jadi khalifah selepas kewafatannya di Ghadir Kham. Ini selalu tuan-tuan dengar perkataan Ghadir Kham ni. Ini dikatakan pahaman karut di kalangan Syiah yang kata menceritakan Ali itu dilantik oleh Rasulullah. Kerana kalau tak silap saya dalam kitab, saya gunakan perkataan tak silap saya, sebenarnya memang ada saja. Saja apa saya tak, pasal kita tak buka kitab tu, jadi kita kata begitu je lah kan. Senang faham. Jadi kalau tak silap saya, Said Ibrahim ada menulis, dia kata kat situ ada satu riwayat yang dibawa oleh satu peristiwa lah, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia pergi jumpa Abbas bin Abdul Muttalib, pas saudara dia sendiri. Dia kata, jom kita jumpa Rasulullah di saat Rasulullah sedang kering. Jom kita jumpa Rasulullah di saat Rasulullah sedang kering, sakit. Kita minta khalifah, minta jawatan khalifah. Terus terang Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu tadi, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kata Ali, kalau kita minta jawatan khalifah, pasti kita tidak akan mendapat jawatan khalifah untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita tidak minta jawatan khalifah daripada Rasulullah, mungkin satu hari nanti kita akan dilantik menjadi khalifah. Itu perkataan Sayyidina Ali yang didatangkan oleh Said Ibrahim dalam kitab buah-buah dalam Islam, pahaman dalam Islam. Harga RM60. Saya mengajar di sesi 7 Surah Mustaqimah. Itu yang RM60 punya. Yang ini pun dia tulis juga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, kita balik pada sini. Itu di antara yang disebutkan pahaman itu bermakna pahaman sesat. Kalau tak silap saya, memang dalam kitab tu dia teranglah nikah muta'ahnya, kemudian pahaman Syiah terhadap Khulafaur Rasyidin macam mana. Itu dah lagi dah panjang lah ceritanya. Jadi itu disebabkan jadi beberapa negeri telah mengeluarkan enactment. Tapi yang kita rasa pelik sikit tu, pasal ada yang tak berani nak mengatakan Syiah itu kononnya sesat. Tak boleh lah. Pasal fatwa ada berubah kadang-kadang. Ala hasabi zaman, ala hasabi pertukaran keadaan masih dah berubah. Itu mungkin 30 tahun dulu, sekarang ada 28 tahun saya meninggalkan. Jadi ini dah berubah kadang-kadang. Jadi kesimpulannya kita katakan bahawa Syiah adalah pahaman sesat, tapi tang mengkafirkan Syiah itu, kita tak dapat nak mengkafirkan kerana tapi segelintir daripada ahli Syiah itu, individunya sendiri mungkin ada yang murtad, ada yang kafir, ada yang itu individu dia perseorangan. Tapi cara umumnya kalau di Mekah Madinah masih lagi mereka ini mengatakan bahawa kami nahnu la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah, kami masih lagi tidak mengkafirkan orang yang menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Mungkin tuan-tuan hadis di antaranya yang terbaca peristiwa sebelum tu lagi, peristiwa yang berkaitan dengan Syiah, di dalam ada kaitannya dengan sistem pemerintahan di Saudi Arabia itu sendiri. Wallahu a'lam. Oleh itu mereka yang hidup di dunia ini tanpa dipandukan oleh tauhid, tanpa dipandukan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak tertanam di dalam hatinya semangat keimanan, kesuburan keimanan, keyakinan,
Ya, mereka sentiasa merasa seronok, mereka sentiasa merasa gembira hidup di dunia ini dan berangan-angan untuk hidup terus di dunia ini dengan lebih lama lagi. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab wa ma huwa bimuzahzihi minal azab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 96. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka itu sehaloba-haloba manusia, setamak-tamak manusia kepada hidup lama, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrikin yang menyembah patung berhala. Ini maknanya seolah-olah macam Allah Ta'ala sini kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Itu istilah yang timbul, hiduplah 1000 tahun lagi. Itu ada istilah dalam ucapan mereka. Jadi tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Apa guna umur panjang tetapi tidak dapat melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Oh, kau main tadi, ya, dengan macam-macam lah cara nak bagi panjang umur. Takut mati. Kita umat Nabi Muhammad ni, ya, sebenarnya hidup mati ni semuanya tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut daripada segi akidah kita senang, ya. Kita lahir tak ada bawa apa, ya. Kita bertemu Allah Taala biarlah bawa amal soleh, kan, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh yang demikian maknanya berdasarkan ayat yang kita telah terangkan tadi, oleh yang demikian berakidah ataupun membesarkan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari, merujuk kepada pegangan dalam agama Islam ini, dan hidup di dunia adalah suatu perkara yang penting untuk memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi berakidah dan bertauhid dalam Islam dan hidup di dunia adalah suatu perkara yang penting untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Maknanya setiap kita mesti berpegang teguh kepada tauhid, membesarkan Allah Ta'ala, ya, percaya kepada Allah Ta'ala 100% yakin. Sebab itu bila kita mengucap kalimah syahadat, kita kata apa? Aku naik saksi dengan mengisytiharkan, dengan mengiklankan, dengan memberitahu, dengan tak ada nak suruh-suruh bahawa apa dia? Bahawa Tuhan yang aku sembah, iaitu aku naik saksi bahawa Allah SWT itu, naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi dengan mengisytiharkan, dengan mengiklankan, dengan memberitahu, dengan tidak menyuruhkan, ya, pengiklanan ini bahawa Nabi Muhammad itu adalah bersuruh Allah. Macam itu. Senang pegangan, ya. Banyak ayat-ayat yang kita tak tahu umur kita ni, ya. Kita serah pada Allah Ta'ala saja, ya. Kita ajanuhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun.
Apabila tiba ajal seseorang itu, maka tidak terdahulu, tidak terkemudian. Itu juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok, kadang-kadang menyayat hati berlaku. Hari ini lagi-lagi dahsyat, kadang-kadang masapai hilang oleh trailer lah, apa semua. Tak apa sangka. Memang kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umur aku, Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana. Itu memang tak menafikan usaha dan ikhtiar kita berdoa. Memang disuruh. Jangan kita serah tawakal, ya Allah kau pilih-pilih lah. Tak boleh lah. Kalau nak panjang-panjang lah, kalau nak mati-mati lah. Kita memang minta panjang umur, minta rezeki yang berkat. Itu tak menafikan usaha dan ikhtiar dalam berdoa. Kalau nak minta panjang umur dalam berkat pun tak ada masalah. Minta lah, yuk panjang umur. Lagi panjang umur lagi bagus, kan? Supaya dapat menambah-nambahkan amal ibadat, supaya dapat buat kebajikan. Memang disuruh ya, supaya panjang umur, supaya dapat melipatkan dengan amal ibadat. Tapi mesti ada didatangkan dengan kebajikan, ya. Padahal umur panjang yang demikian tadi, yang sampai 1000 tahun itu, tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Apa sebab? Tak beriman. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Oleh yang demikian, berakidah dan bertauhid dalam Islam dan hidup di dunia adalah suatu perkara yang penting untuk memperolehi kebajikan dan kebaikan serta pahala di dunia dan di akhirat. Seseorang yang telah nyata kejahilannya, seseorang yang telah nyata kebodohannya dalam ilmu akidah ataupun aqaidul iman, kesimpulan iman atau ilmu tauhid, binasalah akidah dan amalan mereka kalau kita jahil dalam akidah. Pasal apa kita tak boleh tak erti dalam akidah ni? Kita belajar sampai akhir hayat, ya? Belajar bagi faham betul-betul supaya dapat diterangkan kepada adik-beradik, ulama dan rumah, terangkan akidah ni, ya? Hafalkan terus aqaidul iman ni. Dan banyak maksiat dan banyak dosa yang akan berlaku dengan sebab akidah tak kuat, dengan sebab kepercayaan terhadap keimanan tadi, ya, rukun iman, dan timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di muka bumi ini. Puncanya firman Allah Ta'ala. Cuba tengok, apa-apa pun Sayyid Ibrahim datangkan dalil, ya, rahimahullah Ta'ala. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi aminu la'allahum yarji'un. Surah Rum ayat 41. Telah timbul berbagai-bagai kerosakan berpunca daripada perbuatan derhaka, perbuatan maksiat, perbuatan, ya, perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah dan bala bencana di darat dan di laut, dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, yang mana timbulnya yang demikian kerana Allah tak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Dia mesti ingat bahawa, ya, sebenarnya tuan-tuan, ya, katalah misalnya seseorang tu dia mencuri, kita tanya dia, kenapa kau mencuri? Dia kata tak takdir Tuhan aku jadi pencuri. Astagfirullah. Kita kata macam mana kau ni menjawab ni? Betul ke kau jawab tu? Tak takdir Tuhan tadi. Kenapa tak ada belajar? Bodoh, tak belajar pasal apa? Tak takdir Tuhan aku bodoh je. Tak ada belajar. Tengok, apa saja jawapan yang bunyi dia macam itu, takdir Tuhan lah kononnya, ya. Sebenarnya itu satu tuhmah, satu tuduhan kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya tuduhan, ya. Lebih baik gunakan istilah yang lain, wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia dapat, sesiapa yang menanam dia menuai. Itu dah melalui sebab bersabab. Itu sebab sini saya simpulkan di sini, ya. Kita semua ni sebelum lahir ke dunia ataupun sebelum kejadian 7 petala langit dan bumi, ya, ni sebelum kejadian bulan, bintang, matahari, cakrawala ni, planet ni, sebelum kejadian ini, ada kata
tempoh yang begitu lama. Ada kata 50,000 tahun sebelum kejadian 7 petala langit dan bumi, kesemuanya telah tercantik dalam qada takdir Tuhan. Dah tercantik dalam Lauh Mahfuz, dah tercantik. Itu dia. Laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Sesungguhnya telah terdahulu catatan kami. Laqad sabaqat kalimatuna. Sesungguhnya telah terdahulu catatan kami. Laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin, bagi setiap hamba yang diutuskan ke alam maya ini. Dah tercantik dalam Lauh Mahfuz. Itu menunjukkan bahawa apa ni? Itu menunjukkan bahawa ilmu Allah Ta'ala mendahului ilmu makhluk. Itu ilmu Allah Ta'ala mendahului ilmu makhluk. Tetapi kita tak boleh kata ilmu Allah Ta'ala mendahului makhluk itu sebagai paksaan bagi diri kita. Tak boleh. Kita tak boleh kata itu Allah dah paksa. Macam tadilah dah takdir Tuhan. Itu macam seolah-olah kita tumah, kita tuduh Tuhan memaksa kita. Macam hari ni tuan-tuan nak datang ke majlis suruh kadang-kadang kita berfikir nak datang kita tak datang, nak datang kita tak datang, nak datang kita tak datang. Tapi akhirnya kita pilih untuk datang. Betul? Memang pilihan kita, ikhtiar kita. Kita datang, menampak kaki datang. Itu namanya usaha hamba. Kemudian bila kita dah ada kat sini, dah dia sesuai dengan qada takdir. Macam tuan-tuan dulu dalam majlis. Kalau tuan-tuan nak berdiri pun boleh juga, tak ada masalah. Semua berdiri. Saya suruh dulu. Itu pilihan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada berdiri, tuan-tuan duduk macam ni. Itu pilihan tuan-tuan juga. Nampak? Perbuatan duduk, perbuatan duduk yang tuan-tuan lakukan sekarang ni, siapa yang cipta? Allah cipta. Tapi memilih untuk duduk atau berdiri, pilihan siapa? Pilihan kita. Itu dah cukup dah. Yang lain-lain tu tuan-tuan, nak makan, nak minum, nak tidur, nak apa semua itu pilihan kita. Nak belajar, pilihan kita. Kalau kita tak nak belajar, siapa boleh paksa? Itu dia. Jadi di sana ada af'alullah, ada af'alul ibad, perbuatan Allah dan perbuatan hamba. Sebagaimana dia mengasihi diri sendiri, bercakap dalam perkara-perkara kebajikan. Namun nak kutuk, cela, maki hamba tak ada lah. Tarik balik cakap rumah, tak ada memuliakan tetamu. Itu kesan, natijah daripada keimanan. Memuliakan tetamu, menghormati tetamu. Tetamu-tetamu Allah yang datang ke masjid ini semua tetamu Allah. Sebab itu bila kita duduk dalam sebuah, dalam masjid, jangan kita macam menyindir-nyindir ke apa, tak boleh. Masuk dalam masjid, lama tak nampak. Dia baru awal Ramadan dah kena macam itu. Lama tak nampak. Menyentuh perasaan tu, menyindir, apa dah lagi kutuk-mengutuk. Jadi tak boleh. Memuliakan tetamu, menghubungkan silaturahim, bunga kasih sayang, tidak menyakiti jiran, tetangga dan lain-lainnya. Semua perkara tersebut adalah timbul dari keimanan yang dibentuk oleh akidah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pasal kita ni tajuknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bila kita bahas-bahas dia tulis akidah saja. Bukan tulis akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah termasuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah kalau saya ingat, saya akan ulang perkataan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Biar kita faham. Pasal akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah yang dapat menyelamat, yang Allah telah amanahkan kepada kita. Betul tak? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasuli. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Akan berpecah belahlah umat aku menjadi 73 puak-puak.
semuanya masuk neraka jahanam, melainkan millatan wahidah. Mereka satu ni, ma ana alaihi wa ashabi. Yang mana aku di atas dia dan sahabat aku di atas dia. Landasan tadi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan olehmu ya Muhammad, inilah jalan apa? Ad'u ila Allah. Inilah jalan aku. Katakan olehmu ya Muhammad, qul hadhihi sabili. Katakan olehmu ya Muhammad, inilah jalan aku. Ad'u ila Allah. Aku seru kamu kepada Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin, di atas hujah dan dalil. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan mereka yang mengikut aku. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mudah-mudahan termasuk kita yang mengikut Nabi Muhammad. Termasuk ucap kalimah syahadat tadi kan. Ma'ana lewat apa tadinya, ana wa manittaba'ani. Kemudian apa dia beri kesimpulan dia? Fa subhanallah, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Subhanallah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku daripada orang yang menyekutukan Allah Taala atau syirik kepada Allah Taala. Itu dia, bukan payah hafal ayat itu. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma sambung lagi, ya. Iman juga membentuk diri manusia supaya bersifat sabar dan mengasihi saudara seagama sebagaimana mengasihi diri sendiri, bercakap dalam perkara kebajikan, memuliakan tetamu, menghubung silaturahim, tidak menyakiti jiran, tetangga dan lain-lain. Semua perkara tersebut adalah timbul dengan keimanan dan dibentuk oleh akidah. Kemudian Islam membentuk diri manusia dalam perkara zahir. InsyaAllah akan datang kita terangkan Islam membentuk ataupun Islam menjunjung titah perintah Allah Ta'ala membentuk zahir, mengucapkan